Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab At-Tabarruk pada muka surat 236 muka surat 236 di bawah tajuk keutamaan dan keberkatan waktu nuzul. Waktu nuzul yang dimaksudkan di sini ialah nuzul Allah ke langit dunia, seperti yang kita bincang dalam sesi lepas. Apa maksud Allah turun itu? Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan turun itu Allah sendirilah turun secara hakikat. Ada juga sebagian ulama kata turun itu mana turun rahmat Allah ataupun turun perintah Allah. Bukan Allah tu sendiri turun secara hakikat, tidak. Ada sebagian ulama yang berpendapat begitu. Walaupun di situ ada perbezaan, saya telah sebut dalam sesi lepas bahawa berlaku turun itu, sama ada turun itu dipakai dengan makna turun Allah sendiri, atau turun itu dengan arti turun rahmat Allah, turun dalam bentuk mana waktu yang diberkati, dimakbulkan doa, tapi turun itu tetap ada. Itu semua ulama terima. Yang mana sebelum ni saya telah sebut bahawa turun Allah, riwayat-riwayat yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada waktu malam. Malam tu khilaf pula, malam tu bila? Awal, tengah, akhir, atau khilaf pula. Sebab Quran dan hadis tidak sebut dengan jelas. Dengan jelas. Jadi hadis tu sampai ke peringkat mutawatir, sehingga 29 sahabat, 29 orang sahabat yang meriwayatkan tentang Allah turun ke langit dunia pada waktu malam itu. Baik, tak apalah, waktu kita bincang dah sebelum ni. Cuma sambungan perbincangan pada malam ini, iaitu keutamaan dan keberkatan waktu nuzul itu. Waktu Allah turun itu disebut ada fadilat dia dan ada keberkatan dia. Itu yang kita nak bincang pada malam ini. Jadi untuk membicarakan tajuk ini berkenaan dengan keutamaan dan keberkatan waktu nuzul itu, boleh dilihat dalam dua perkara berikut. Yang pertama sekali, yang dimaksudkan waktu itu ada kelebihan, maksudnya waktu itu adalah waktu yang mustajab doa, waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat makbulkan doa. Jadi kita kena ingatlah, kalau setengah ulama kata tak kira lah pada waktu malam tu lah, tak kira lah 10 malam, tu lebih luas lah. Tapi kalau kita perhatikan di sini dan juga dalam kitab-kitab lain, kecenderungan ulama lebih pada 1/3 akhir malam. Sebab itu banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan kelebihan waktu itu, tetapi hal tu pun tidak muktamad juga. Dah hikmat dia kenapa tidak ditentukan khusus waktu malam tu, malam mana, waktu mana, tengah, awal, tengah ke ataupun akhir, tidak disebut dengan muktamad, dengan tetap mesti begitu secara sharih. Tujuannya supaya kita beribadat ni tidak berwaktu. Kalau boleh daripada maghrib kita beribadat, tidur sekejap kemudian bangun pula, buatlah begitu, insya-Allah akan dapat. Sebab hal ni setiap malam. Kalau qadar tu sekali saja. Sekali saja. Hal ni tak setiap malam. Mana kalau terlepas qadar, insya-Allah kita akan dapat ya, sebab ni setiap malam ada. Naknya supaya bangun, insya-Allah akan dapat. Kita berharap kepada Allah mana akan berbetulan waktu kita berdoa, waktu kita beribadat dengan waktu. Baik, sekarang ni kita nak lihat dari poin sudut yang pertama, iaitu mustajab doa. Pada waktu ini, iaitu waktu Allah turun, ni anak sebut ni tanpa mengambil kira yang khilaf tu lah, kita ambil kira berdasar pada zahir nas. Mana Allah turun ke langit dunia yang dikaitkan dengan berkat mustajab doa, kerana pada waktu ini, waktu Allah turun itu, doa dan permohonan mereka yang meminta kepada Allah akan diterima, akan dikabulkan.
Tak kiralah permintaan itu berkait dengan urusan dunia kah ataupun urusan akhirat, semua itu keperluan kita, Allah akan bagi. Perkara itu sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang berkait dengan nuzul ilahi ini. Misalnya dalam Sahih Muslim disebutkan satu riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Sayyidina Jabir berkata, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil lail la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla lailah. Sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah waktu itu bertepatan dengan seseorang muslim yang berdoa kebaikan untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Berdoa tu berdoa kepada Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan permohonannya itu, Allah akan makbulkan permintaan dia, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadirat jadi maknanya setiap malam ni kita kena cubalah, paling tidak pun kita kata bangun lebih awal daripada waktu subuh tu. Sebab apa? Sebab jangan, kalau dah masuk waktu subuh terlepaslah, sebab dia subuh tu tidak malam. Yang dimaksudkan malam ni sebelum bermula maghrib sampai pada habis waktu subuh. Jadi kalau kita bangun orang bed dah terlepaslah, kena tunggu malam esok pula. Maknanya kita ambil, katakanlah kita ni tak boleh lah, mungkin tak sihat ke, ataupun tak biasa bangun pukul 3, pukul 4, ambil setengah jam tak apa sebelum subuh dengan tetap, insya-Allah kita berharap kita akan dapat kelebihan ini. Kalau kita boleh awal lagi, itu lebih baik. Itu bergantung kepada kemampuan seseorang, tapi kena usahalah. Sebab itulah setengah ulama dia kata bangun itu mana memperuntukkan sebahagian waktu malam untuk beribadat, berdoa, ini merupakan usaha. Kalau waktu tak ada, tak akan dapat kelebihan. Sebab waktu termasuk dalam usaha, kena ada usaha ke arah itu. Setengah orang itu usaha dia lebih, insya-Allah dia akan dapat. Tapi tak boleh kira kadang-kadang Allah nak beri kelebihan kepada seorang. Moga-moga kita tidak tahu dengan tepat, tapi dengan keikhlasan, Allah Maha tahu kemampuan dia tahap mana. Tapi naknya tiap-tiap malam ada usaha memperuntukkan waktu untuk berdoa, insya-Allah akan dapat. Baik. Boleh jadi waktu terkabulnya doa ini bertepatan dengan waktu nuzul ilahi yang di dalamnya ada kelebihan mustajab doa itu. Ada pun pengetahuan yang sebenar waktu mana dengan tepat, pukul berapa, waktu Nabi pun tak sebut. Waktu ada maklumat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun tidak sebut. Kalau Nabi sebut setengah jam sebelum subuh, kalau sebut lagu tu hadirat tak suspend jadi. Jadi orang pun bermusim beribadat, waktu tu penuh, waktu lain tak ada. Tapi hikmat tak sebut ni, masing-masing akan cuba. Orang ni buat masa ni, orang ni buat masa, jadi malam tu sentiasa hidup. Itu antara hikmat dia. Sedangkan mengenai penyebab tidak dikabulkan doa, tidak diterima doa, kebanyakan orang yang berdoa pada waktu ini diperjelaskan oleh seorang tokoh besar, Imam Al-Aini. Ni disebut Syekh Badruddin Al-Aini. Dia ni bermazhab Hanafi. Syekh Badruddin ni seorang tokoh besar, dia bermazhab Hanafi. Dia kata boleh jadi orang yang bangun pada waktu malam dengan maksud nak dapat kelebihan, ni hak kita bincang ni, boleh jadi dia tak dapat kerana ada halangan-halangan. Antara penghalang diterima doa, boleh jadi seseorang itu dia tidak jaga makan minum dia. Dia ikut jumpa, dia bedah belakang. Dia tidak mementingkan halal tu. Boleh jadi dia tak kira kalau hari puasa ke boleh telan. Ada jenis orang lagi tu. Dia tak ambil kira ni hukum ni halal ke haram, dia tak ambil kira. Lagu ni tak boleh. Ni penghalang diterima doa. Atau termasuk pakaian lah, termasuk pakaian. Maknanya pengurusan hidup yang utama, makan minum ni utama. Pakaian, tempat tinggal. Banyak kan kalau rumah dia buat dengan loan secara riba tu dah. Contohnya lah, rumah dia tu dia buat tu dengan cara ni kita kata sumber tidak halal ni banyak lah, bukan riba saja.
peroleh harta dengan cara tidak betul, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan kita kata hukum riba, buat rumah. Cuba bayar kalau 40 tahun duk beribadat dalam rumah tu, nak terima lagu mana? Hak ni boleh kata ulama sepakat ni. Seseorang yang pengurusan hidup dia tu melalui sumber yang haram, tidak akan diterima doa dia. Berat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, atau boleh jadi permohonan itu tergesa-gesa dengan minta cepat dikabulkan. Maksudnya begini, ni ada hadis khusus ni. Bila dia doa tengok Tuhan tak terima, dia pun terus taqannut ni baru putus asa. Tak cakap minta, dia buih mulut dia tu. Orang Kelantan buih pada 3 kali orang minta. Tuhan tak uji. Minta tegak nak anak soleh tubik-tubik tidak soleh lah. Contohnya minta kata dia tengok mana pada pandangan mata zahir dia nya, pandangan zahir dia nya, nampak dia minta tu tak dapat. Maka dia pun berputus harap, putus asa lah kita kata. Dia pun bersangka buruk pada Tuhan tak terima, tak suruh minta dia ada apa juga 10 tahun dah minta Tuhan tak uji. Maknanya banyak dia tak faham konsep doa tu. Jadi menyebabkan dia tidak ada lagi berharap kepada Allah. Boleh jadi juga doa dia tidak diterima. Sebab syarat untuk diterima doa ni kena ada harapan, kena sentiasa berharap kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi tak benar kita bercakap, kita minta ikutlah ke Tuhan nak wi tak segi tak apa. Tak boleh, Nabi kata tak boleh kecek gitu. Nampak betul tu. Ada dalam hadis Nabi kata tak, Allah tak akan terima doa orang bila dia berdoa dia kata ikutlah, kalau Allah nak wi tak segi tak apa. Tu orang panggil tidak ada raja, tidak ada berharap, tak boleh gitu. Khusus Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu dia kalau kita perhati dalam bab doa lah, fik doa, fik zikir. Bila doa ni salah satu ciri utama dia panggil ilhah. Ilhah ni doa tak akan putus berharap sampai mati. Berharap semua dan tidak ada sangka buruk pada Allah, dan kita minta tu dalam keadaan kita mendesak diri kita. Siapa perkat menangis berdoa, tu Allah nak menang lagu tu. Jadi kata Hafiz Al-Aini, Badruddin Aini, kalau seorang itu mudah berputus asa dengan doa, Allah tak akan terima doa dia. Yang ketiga, atau doa yang di dalamnya gini maksudnya, ni ana ambil terjemah Arab lah. Ketika seseorang itu melakukan doa, dalam tempoh tu berdoa, tiba lepas tu buat dosa pula, dosa besar, ni Tuhan tak terima juga. Tuhan tak terima juga. Dia panggil musirrun ala dzunub, orang yang berkekalan melakukan dosa yang sama, tak bertaubat. Kalau bertaubat buat pula bukan taubat nasuha. Tu ciri-ciri orang yang bila dia berdoa Allah tolak doa dia, Allah tak peduli pada doa dia. Tu yang ketiga. Yang keempat, sini dia kait dan memutuskan silaturahmi. Ada hadis khusus ni. Ni ada hadis khusus memutuskan silaturahmi. So kebalah siapa perekat doa keburukan kepada orang pada tak sepatut pun, memutuskan hubungan silaturahmi ini salah satu penyebab terputus rahmat Allah. Jangan hadirat. Ana sebut acak kalimna ni dalam syarah hadis disebut mana memutuskan silaturahmi ini, ciri-ciri putus silaturahmi ini timbul kebencian sesama Islam. Itu jelas disebut dalam syarah. Kesan daripada timbul kebencian itu, dia tidak akan doa kebaikan. Dan kalau orang Islam yang dia benci tu dapat nikmat, dia rasa susah hati. Bahkan hati dia lebih gembira kalau orang Islam yang dia benci tu ditimpa kesusahan. Hak tu kita dengan Tuhan tu, orang lain tak tahu tu keadaan kita tu. Maknanya kita kena buat semakkan pada diri kita. Kalau kita tengok orang Islam supaya kita juga ditimpa susah ataupun tidak dapat nikmat lah, kita rasa senang, lega rasa. Tapi kalau dia dapat nikmat, anak dia cemerlang dalam perasaan, kita rasa susah hati, mari perasaan deki. Maknanya kita sedang berada dalam situasi yang qalbun maridun, hati yang sakit. Kena beringat tu. Sebab hati manusia ni ada 3. Kita dah bincang di beberapa kuliah lah, khusus kita ni hati manusia ni ada 3. Qalbun salimun, mana hati yang sehat sejahtera. Yang kedua qalbun maridun, hati yang sakit. Ini pupuk orang ada sifat nifak. Orang ada sifat nifak ni dia qalbun marid, hati sakit. Satu lagi hati yang sudah tidak boleh menerima kebaikan. Orang Kelantan kata bila dia tengok benda baik tak semangat, tak berasa nak buat. Ni dia panggil qalbun mayyit, hati yang telah mati. Walaupun tuan dia
tuan punya hati tu sehat, segar, bugar pun, tapi bila tengok orang buat baik, bukan dia berasa cemuh pula, dia takwil kepada keburukan pula orang buat baik. Orang ni boleh jadi hati dia mati dah, cuma tuan dia tak mati lagi. Boleh jadi begitu. Jadi kena ingatlah, hati-hati lah. Dalam agama kita, memutuskan silaturahim ni satu perkara yang besar, bukan kecil, sehingga terjejas kehidupan baik di hari akhirat. Doa Tuhan tak terima, tak besar lagu mana tu. Yang tu dia gabung sekali dengan tergesa-gesa, mana minta supaya Allah terima selalu doa dia. Lagu tu perasaan dia, seolah-olah di situ ulama kata ada unsur memaksa Allah. Tu tak boleh begitu. Kita ni hamba, kita kena ingat Tuhan tu pencipta kita, Tuhan kita. Kita tak boleh nak paksa. Yang keempat, kata Hafiz Badruddin Al-Aini, ataupun boleh jadi doa tu sebenarnya telah diberi oleh Allah, cuma tidak bui masa dia minta, bui 10 tahun kemudian. Ataupun dia minta kekayaan, Allah bui anak yang saleh, anak yang saleh, tapi dia tak khabar sebab dia fokus pada dia minta saja. Boleh jadi juga. Kan kita tengok dalam hadis kan, Allah Maha tahu apa yang kita perlu sebenarnya. Kita minta kekayaan, tapi Allah tahu dia ni kalau jadi kaya tak molek, maka Allah bui anak yang soleh. Tapi kadang-kadang setengah orang tu dia tak faham kau itu. Kalau dia minta nak anak ramai, tiba-tiba boleh anak 2 orang. Dia kata Tuhan tak terima dah doa dia. Padahal anak 2 orang tu bukan main berharga, bukan bermain bijaknya, cerdiknya, bukan main bergunanya kepada agama. Dia tak tengok dari sudut itu. Itu satu kesilapan, dan boleh jadi juga kalau bahasa kasar kerana kejahilan juga. Boleh jadi juga begitu. Kadang-kadang minta kaya, tak boleh kaya, tetapi semua orang puji dia, pergi mana-mana orang doa kebaikan, orang terima dengan baik kehadiran dia tu, disukai orang. Itu nikmat besar, tak boleh nak beli dengan duit tu. Ada setengah orang pergi mana-mana, orang kata mari pula dalam menatan ni. Berat juga dia. Kalau dia mari Allah, misalnya dia mari orang cemu, Allah aku serabut lalu tengok dia tu, berat juga. Ada duit pun tak boleh nak beli hati manusia, tak boleh. Kadang-kadang dia tak nampak tu, dia duk nampaknya dia minta kaya, dia nak kaya, padahal Allah beri banyak dah lain, nikmat orang lain pun tak dapat tu kadang-kadang. Tu Syekh Badruddin ini kata, kadang-kadang orang kita ni terlalu fokus pada apa yang dia minta, dia tak nampak Allah beri pada dia tu hak lain. Setengah-setengah orang tu miskin tapi tak pernah berhutang pun. Nikmat besar tu kalau kita baca dalam hadis tu. Setengah orang kaya hutang tapi kaya tapi hutang banyak, tapi setengah orang miskin tapi tak berhutang. Boleh beri komok 200-300 sebulan, miskin tak kaya, nak bayar zakat pun tak boleh. Tu kena fikir tu. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata hidup manusia ni antara kebaikan yang Allah beri pada dia di dunia, dan kebaikan itu dia terpancar sampai hari akhirat. Orang yang Allah cukupkan hidup dia, siapa dia tak bergantung dengan orang, tak kaya tapi anak boleh ngaji molek, ibu bapa dia boleh tanggung, tapi tak kaya dia. Tu tanda orang tu baik dunia akhirat. Itu antara disebut oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, jadi apa yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Aini ni, oleh Syekh Badruddin Aini ni, perlu kita ambil perhatian lah. Baik, yang kedua ni, waktu yang diberkati ni adalah saat diampuninya orang-orang yang memohon keampunan. Maksudnya waktu ni, bila kita berdoa waktu malam, kebetulan dengan waktu tu, waktu tu lah, bukan malam tu saja, waktu itu. Di saat diampuninya orang-orang yang memohon keampunan. Di sini tidak disebut, ada disebut satu kaul lagi dalam kitab lain lah. Dia kata kelebihan ini dia tidak satu waktu. Sebelum ni pun kita sudah isyarat dah, sebab malam ini tak sama. Sekarang ni tempat kita ni malam, setengah di negeri lain siang hari. Jadi malam ni hakikatnya apa? Bahkan kalau kita pergerakan malam, dia bergerak tu. Jadi seolah-olah setiap tempat di muka dunia dia akan ada waktu malam dia, dan waktu malam ni dia bergerak seperti mana siang juga bergerak. Sebab tu dalam Quran kata dia silih berganti, dia berpusing gitu malam dengan siang. Jadi maknanya hak ni akan ada setiap masa, cumanya di tempat yang berlain. Hak mana ada malam ada lah, gak malam ni 12 jam. Jadi kebetulan pada waktu tu, kadang-kadang orang tu duduk tengah bawa kereta pun, pukul 3 pagi nak balik mari daripada mana, waktu tu boleh jadi orang lain duduk tengah tidur, tak kira.
Sebab itulah ana lebih gemar dengan pandangan ulama yang mengatakan hadis ni termasuk hadis targhib li iktsaril ibadah. Hadis ni motivasi supaya memperbanyakkan ibadah fil lailah, pada malam hari. Memperbanyakkan, memaksimalkan ibadat pada malam hari. Itu maksud. Supaya juga malam qada pun begitu juga. Sebab tu malam qada jumhur ulama kata lebih tertumpu, lebih kemungkinan besar lebih pada 10 akhir Ramadan. Apa tu? Untuknya iksarul ibadah fil lail. Mana untuk memperbanyak ke ibadat pada waktu malam. Ibadat tu maksudnya ibadat khusus. Siang ibadat ni hidup tu ibadat kalau nak kiranya. Kita duk bawa kenderaan tu dengan baca bismillah, baca doa, ingat pada ibadat juga. Ini mana ibadat khusus. Tu. Setengah ulama kata ibadat ni ibadat kita dengan Allah. Zikir, baca Quran, berdoa, itu maksud dia. Tolong orang pun ibadat tu kita dengan manusia, tapi ibadat juga, tahu pahala juga. Baik, Allah telah menjamin bahawa Allah akan memperkenankan doa pada waktu ini bila berbetul waktu itu dengan ketika orang itu berdoa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An-Nuzul. Selain itu di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur dengan firman-Nya. Sebab waktu sahur ni termasuk waktu malam. Dia kena ingat hadirat, malam ni semua ulama terima. Malam ni bermula maghrib hingga subuh, waktu yang paling berharga ialah waktu sahur. Waktu sahur itu, waktu sahur itu termasuk dalam 1/3 akhir. Waktu sahur itu termasuk dalam 1/3 akhir. Misalnya, hal ini hadirat boleh rujuk sendiri dalam bermula dengan ayat 16 hingga ayat 17 surah Al-Imran lagi. Cuma sini diambil sikit saja. Wal mustaghfirina bil ashar. Mana kalau tengok dalam Quran ayat lengkap, ayat 17 ni secara lengkap ni disebutkan. Kalau kita ambil 16 lagi, anda baca di sini. Surah Al-Imran ayat 16. Alladzina yaqulun, mana orang yang berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azab. Ya Allah, sesungguhnya kami, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami daripada azab neraka. Itu ayat 16. Jadi orang-orang yang berdoa ni siapa? Alladzina yaqulun, orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azab. Siapa ni orang yang berdoa ni? Sifat dia lagu mana? Disebut dalam ayat 17. Siapa mereka ni? As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Baru tu bi'adu. Orang yang sentiasa berdoa, sebut kita ni, wahai Tuhan, wahai Allah, kita ni beriman dah, ampunlah dosa-dosa kita dan selamatkanlah kita daripada api neraka. Kalau apa saja tak selamat daripada api neraka, berat juga. Puak-puak ni kata Allah adalah orang-orang yang sabar. Sabar tu gapo dia tu panjang ceritalah kalau nak bincang di sini. Sabar ni dia ada 3. Ni mudah untuk kita faham. As-sabru anil maksiyah, menahan diri daripada melakukan maksiat. Dia boleh melakukan maksiat tapi dia tahan. Itu sabar. Yang kedua, as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi bala bencana. Yang ketiga, as-sabru ala ta'ah, sabar yakni istiqamah melakukan kebaikan. Itu sabar dalam agama ni lah maksudnya. 3-3 tu mesti ada pada orang itu. Itulah yang dimaksudkan as-sabirin. Was-sadiqin, orang-orang yang benar pada kata-kata, benar pada hati, benar pada kata-kata, benar pada perbuatan. Wal-qanitin, dan orang yang sentiasa patuh kepada Allah dengan istiqamah. Wal-munfiqin, dan orang yang membelanjakan harta, sebahagian hartanya kerana Allah. Kemudian wal-mustaghfirin bil ashar, dan orang yang meminta keampunan dari sisi Allah pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Baik. Pada ayat 18 surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam, yakni pada waktu sahur, mereka berdoa memohon maghfirah dari sisi Allah. Maghfirah ni kena ingat, maghfirah ni kena ingat, bila sebut maghfirah dia ada 2. Mohon supaya Allah hapuskan dosa dan Allah tutup keaiban yang kita buat. Ni kalau hapus dosa tapi orang itu sebut semacam keaiban. Tak boleh pakai tu, nampak juh tu, faham apa jin. Jin pun kita tengok faham dia.
tak apa dosanya ampun dah, tapi orang dah sebut semua keburukan. Kita tak sih, kita nak biar Allah hapuskan dosa kita dengan sebab kita berdoa, dan biar Allah tutup ni ulama sebut dalam kitab, Allah tutup keaiban kita ni maknanya bukan bermakna orang tak ingat, orang ingat tapi orang tak sih sebut. Orang tahu dia ni dulu berzina, tapi dia telah menjalani umur sejam. Kalau orang kecek orang tak tahu. Tu makna Allah tutup tu. Ni dok pisah cari, perlu kejap cari. Tu maknanya Allah tidak tutup. Hadirat bertuah dah kita dulu banyak buat dosa, tiba-tiba kita bertobat. Jangan orang pun tak sebut, orang ingat. Orang bahkan awak bahaya, bahkan orang rasa bagus dia ni. Dulu teruk benar tapi lah ni bertobat, mari masjid semua. Tu makna Allah tutup keaiban. Bukan kata tutup keaiban Allah buat jadi tak ingat, orang tak ingat kebaikan kita. Tu orang yang panggil lupa tu. Dah tutup di mana? Kalau orang tahu, orang tengok dia, orang ingat dia buat salah, tetapi orang tak sikit je. Tu maknanya Allah terima taubat dia. Ulama sebut gitu. Anak duk fikir ya Allah ni hadirat. Atas kita sendirilah, kita sendiri. Kita tengok setengah orang sayang-sayang kita kan ada perangai uduh ni. Apa kita perangai uduh juga. Orang kata kat orang no. Kita tengok. Tapi kita tak sebut. Apa tu? Dalam hati kita dulu tu lah ni dia bagus. Kita pun tak sebut. Bahkan kalau orang kesek keburukan dia pun kita senyap. Kita tak sejapuk pun. Allah tutup dah tu. Akhir sekali hilang gitu ya keburukan kita. Tu nikmat besar tu. Tapi kalau setengah-setengah orang yang Allah nak musnahkan hidup dia, hak dia buat dulu timbul semula, Allah tak tutup. Orang pakat kecek, orang jadi benci, kesal daripada tersebar atau orang jadi benci. Tu maknanya Allah dedahkan keaiban kita. Na'udzubillahi min zalik, minta berlindunglah kepada Allah hadirat. Baik, seterusnya ada yang mengatakan bahawa bila mana Nabi Yaqub AS berkata kepada anak-anak dia, ni pun boleh rujuk ayat yang lengkap lah dalam ayat 98 surah Yusuf. Sini dia nak ambil sebahagian. Saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti aku akan mohon maghfirah untuk kamu kepada Tuhanku. Ni cerita anak-anak dia lah telah melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf tu lah. Dalam ayat tersebut anak dia bertaubat kan. Anak-anak Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yusuf, teruk dia tahu dalam telaga Nabi Yusuf. Maknanya kalau adik dia Yusuf mati pun dia tak cara dah. Dia setara tu nak jenayah yang dia buat besar tu. Lepas tu akhir ceritanya secara ringkasnya seperti hadirat semua maklum, akhir sekali dia bertaubat kan. Jadi Nabi aku tak apalah, biarlah, nanti aku akan doa keampunan, doa maghfirah. Doa maghfirah ni ingatlah dua tadilah, Allah hapuskan dosa dan Allah tutup keaiban. Aku akan doa kepada Allah untuk kamu. Jadi kebanyakan ulama mengatakan doa Nabi Yaqub ni, dia doa ni pada akhir malam, makna sebelum masuk waktu subuh. Doa dia ni, kalau kita tengok misalnya Hafiz Ibn Katsir dia ada kata gitu juga. Kalau kita tengok dalam tafsir lah, demikianlah penjelasan tentang keutamaan dan keberkatan untuk malam yang mulia. Ni ada setiap malam kena ingat je kalau terlepas malam ni, nekat malam esok kita nak rebut peluang biar kita dapat setiap malam ni. Kerana itulah para ulama salafus salih lebih suka mengerjakan salat pada akhir malam daripada awal malam ni. Boleh jadi dia buat semaya, kita kata buat tidaklah sehebat pada malam ni. Mana semaya maghrib baca Quran, patu Maisha, patu zikir, tidur, malam tu nya bangun sampai subuh. Tu kebanyakan salafus salih. Jadi kalau kita tak biasa buat ni, cuba, tapi beratlah. Jangan buat pukul 4.30 lalu. Cuba ajar pukul 5 dulu. Ni bangun pukul 4. Lepas tu kat pagi esok kan, nyulu pergi kerja. Orang Kelantan kata nyulu pergi kerja. Tu. Kalau tidak Kelantan, juga nak faham tu. Dalam rangka mencapai waktu nuzul itu. Kerana akhir malam adalah waktu solat sunnah. Solat sunat lah. Salat sunat yang paling utama. Tidak diragukan lagi bahawa apa sahaja yang dirasakan oleh orang-orang yang orang-orang yang beribadat pada akhir malam, baik dalam bentuk manisnya bermunajat pada waktu itu, nikmatnya beribadat pada waktu itu, tenangnya berdoa pada waktu itu, ataupun apa-apa kelazatannya dirasai pada waktu itu, semuanya telah pengaruh nuzul ilahi, turunnya Allah ke langit dunia. 29 riwayat, 29 sahabat riwayat hadis. Sebab tu ulama kata hadis ni mutawatir.
Sebab tu setengah ulama kata siapa dia tolak hang ni boleh jadi rosak akidah. Sebab tu kita ada bincang ulama khilaf turun Allah ke turun rahmat, itu bukan menafikan turun. Cuma turun tu maksud apa? Turun tu semua ulama terima. Tu kena ingat tu kan. Di antara pengaruh-pengaruh baik lainnya waktu ni. Di antara pengaruh-pengaruh baik lainnya iaitu kebenaran mimpi yang terjadi pada waktu ini, waktu malam lah, waktu sahur ni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan bahawa Nabi pernah bersabda, Nabi kata asdaqur ru'ya bil ashar. Mimpi yang paling benar adalah yang terjadi pada waktu sahur, yakni dekat dengan subuh tu. Ibnu Qayyim berkata, mimpi yang paling benar adalah mimpi di waktu sahur, kerana saat itu adalah waktu nuzul ilahi, dekatnya rahmat dan keampunannya, serta pada waktu itu syaitan pun kurang aktif. Diam tu mana bukan kata tidak aktif, kurang, dia lembek sikit waktu. Tidak cekap seperti waktu lain. Itu. Hal ini sebenarnya ada dalam riwayat, boleh rujuk seperti tengok tu, Madarijus Salikin, boleh rujuk dalam kitab tu. Ini kitab Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin. Baik, ketika membicarakan keutamaan hari Arafah 9 Zulhijjah itu, disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun pada hari ini ke langit dunia, dan dia membangga-banggakan jemaah haji di kalangan malaikat serta ramainya orang yang dibebaskan oleh Allah pada hari ini. Mana ada disebut, mana hari Arafah tu kan, siang hari kan, siang hari tu bukan malam, siang hari tu Allah sebut tentang mana nama-nama orang yang mengerjakan haji itu disebut, dibaca, diisytihar di kalangan alam malakut itu, alam malaikat itu. Tu. Dan pada hari 9 Zulhijjah ni juga ramai orang yang Allah bebaskan dia daripada api neraka. Maksudnya asal dia tu kira-kiranya ahli neraka lah. Oleh kerana dia banyak melakukan kebaikan, maka hari itu Allah Taala buat senara nama dia daripada ahli neraka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata sambil menjelaskan pengaruh waktu ni. Hak tadi sebutnya kalau kita perhatikan di sini, sebut tu mana hari Arafah. Sebabnya begini hadirat kena ingat kan? Sini dia tidak sebut dengan detail. Dia sebenarnya antara hari dengan malam ni, boleh katakan ulama kata malam itu dia sebenarnya lebih kuat kelebihan hari tu. Kita kata malam hari Jumaat dengan malam Jumaat. Jadi malam Jumaat tu banyak ibadat yang perlu dilakukan. Baik, kalau hari Jumaat, dia kata mungkin hari itu lebih utama, tapi kebanyakan untuk ibadat, orang panggil ibadat apa? Ibadat hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau siang hari boleh kata ibadat kita dengan manusia, sebab kita aktif. Tapi kalau malam, kenapa dikatakan lebih? Sebab ibadat tu lebih tertumpu pada hubungan kita dengan Allah. Baca Quran, solat, berzikir, munajat. Waktu malam, siang hari orang kerja. Kalau berzikir pun sedang bawa kereta, berzikir pun sedang bekerja. Dia tak sama dengan tumpuan sepenuhnya. Dalam keadaan selendik tu kita kata, dia tak sama. Ada juga ulama kata begitu. Cuma bagi anak lah, setakat yang anak duk baca, kita buat semua tu. Buat semua. Hak siang hari lagu mana Nabi ajar kita buat. Hak malam lagu mana kita buat, supaya Nabi buat. Sebab itulah banyak hadis, bukan sehadis. Sebab kalau cara ibadat siang hari, sahabat boleh tengok sendiri dengan mata kepala lagu mana Nabi beribadat siang hari. Sahabat boleh tengok. Dia akan tiru sebiji tu. Tapi pada waktu duduk di rumah, khususnya waktu malam, dia pergi tanya isteri-isteri Nabi, lagu mana Nabi beribadat di rumah. Apa tu? Sebab kita nak tahu kalau tengah malam, bila Nabi balik di rumah, nak tahu lagu mana, kena tanya isteri Nabi. Di situlah rupanya Nabi ni lepas dia tidur, lepas Isya tu, ialah dia tidur, lepas tu dia bangun, dia beribadat gini isteri Nabi cerita, lagu tu beribadat kalau di rumahnya. Tapi kalau siang hari kita boleh tengok sendiri. Sebab tu bagi anak nak dapat kelebihan ni, jangan tumpu pada satu sudut. Jangan tumpu pada perkara ni saja. Sebab hak Nabi buat ni semua perkara Nabi buat. Kita ambil peluang hak Nabi buat. Kalau hari ketika musafir lah, ke mana ibadat Nabi? Kita buat lagu tu. Sebab itulah hadirat setengah-setengah ulama dia kata siapa dia tidak maya jamak kosa masa musafir, tak ada kelebihan musafir. Siapa kata gitu? Apa? Sebab Nabi bila musafir ibadat dia lain. Kita kata, takut kita kata ni syaitan ganggu ni.
Oh, dia kata rugi. Kuranglah pahala mai zuhur 2 rakaat. Musafir tengok tu syaitan nak ganggu dia. Apa tu tak segi serupa dengan Nabi. Cuba fikir pak ulama kita sebut. Syaitan ni kerjaan dia nak suruh supaya kita ni jangan buat serupa dengan Nabi. Memang ada hadirat orang musafir dia pakai maya tamam juga. Dia anggap tu lebih utama. Ulama kata tak betul tu. Sebab cara ibadat Nabi, sebab tu kalau dia mazhab Syafi'i pun betul lah dia kata tu sebagai orang panggil pilih kelonggaran. Tetapi kalau kita kelonggaran, tapi kalau kita timbul ke persoalan mana lebih baik. Sebab setengah ulama dia kata itu azimah. Azimah di mana lebih ditekankan iaitu, Muka Nabi guna kan, Nabi kata tu hadiah daripada Allah kan. Anda nak tekankan di sini mana cara beribadat. Kalau sini Nabi buat lagu mana? Ketika musafir Nabi buat lagu mana? Ketika berkenderaan nak berhenti takut terpaksa teruskan juga perjalanan, kita ambil dalam konteks traffic jam, siapa tak boleh nak berhenti, lagu mana cara ibadat? Kena tahu, barulah ibadat kita tu dapat kelebihan. Itu maksud dia. Jadi dalam kes ni kita ambil semua siang hari lagu mana cara Nabi beribadat, malam hari lagu mana Nabi yang kita tahu. Baik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata sambil memperjelaskan pengaruh nuzul ilahi ini, dia kata sudah diketahui umum bahawa pada waktu sore di hari Arafah, waktu petang lah, keimanan, rahmat, cahaya dan keberkatan yang tidak dapat diungkapkan akan turun ke dalam hati para jemaah haji. Dengan ini berakhirlah perbahasan mengenai waktu-waktu yang diberkati, khususnya berkait dengan turunnya Allah pada malam hari seperti yang disebut dalam hadis. Jadi oleh kerana itu bila kita tahu, maka kita berusahalah untuk mengisi waktu-waktu utama ini yang penuh berkat ini dengan amalan yang mengandung banyak manfaat untuk kita, tak kiralah dalam urusan agama kah atau urusan dunia, serta menjadikan amal-amal soleh kita itu digandakan oleh Allah. Kami memohon taufik kepada Allah SWT supaya kita diberi keupayaan untuk buat. Ini satu perkara yang perlu kita usahalah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bincang pula hal-hal lain yang diberkati, misalnya kelebihan Syam, kelebihan negeri Syam, negara Syam itu. Syam ni yang dimaksudkan dalam hadis ini kita bincang akan datang. Syam ni dalam konteks dulu, bukanlah ni Syria lah panggil. Tapi dulu tidak. Bila kata Syam ni termasuk Palestin, dia masuk Jordan, dia masuk Syria sendiri ni, dan juga Lebanon itu. Tu kawasan tu bahkan kalau dalam kamus peta lama dia panggil Atlas Hadis, dia termasuk sebahagian Iraq itu. Masih dalam Syam lagi. Tu kan. Jadi waktu kita bincang dalam minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.